Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Dalam 6.1, ya, 6.1 kamu dah mempelajari berkaitan dengan peranan air dalam menunjukkan keasidan dan juga uh, kealkalian, ya, peranan air. Okey, peranan air, ya, untuk menunjukkan keasidan dan kealkalian, ya. Okey, dalam subtopik ini, ya, cikgu akan ambil secara ringkas apa yang perlu kamu ingat. Ya. Yang pertama sekali adalah apakah itu asid. Ya, kena ingat semula. Ya, sebab ni tajuk bab yang keenam ni. Bab yang keenam ini adalah asid, base dan garam. Ya. Jadi, bila dikatakan sebagai asid, bila kamu jumpa perkataan asid, kamu jumpa bahan namanya dalam kategori asid dan base, so kamu kena tahu apa yang dimaksudkan dengan asid dan base. Ya. Jadi ingat semula, kalau asid, kalau disebut ini adalah asid, okey, maka asid ialah suatu bahan kimia, yang mengion, dia maksudnya menjadi ion, mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Hidrogen. H plus. Okey, so ini adalah merupakan definisi, ya, untuk apa yang dinamakan sebagai asid. Ya. Jadi tolong ingat yang ni. Ini adalah jawapan kepada persoalan apakah itu asid. Jadi bila orang tanya, soalan tanya apakah itu asid, maka jawapan dia adalah asid ialah suatu bahan kimia yang apabila dia larut di dalam air, ini penerangan apabila dia larut di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion hidrogen. Maksudnya asid tu dia akan larut dengan cara dia mengion. Dia mengion itu dia akan hasilkan ion hidrogen, dan ion hidrogen itu bergerak bebas di dalam pelarut, iaitu air. Jadi sekarang ni air sebagai pelarut, asid itu adalah suatu bahan zat terlarut. Ini patutnya kamu sudah tahulah. Maksudnya zat terlarut bila dimasukkan dalam maka ini adalah dia akan menjadi suatu larutan. Macam itulah. Jadi dalam kes ini, zat terlarut tu adalah asid, kemudian pelarut adalah air. Jadi bila bergabung zat terlarut dan pelarut, maka jadilah dia larutan. Dalam kes ini dia akan jadi larutan berasid. Dia akan jadi berasid. Ini secara umum lah. So, sebagai contoh kita ambil hidrogen klorida.
ni, hidrogen klorida, dia sebenarnya dalam bentuk gas. Jadi kita panggil dia hidrogen klorida dan dia adalah sebatian kovalen. Itu kena ingat sebatian kovalen sebab hidrogen bukan logam, klorin ini bukan logam. So dia mestilah sebatian kovalen. Ni sebatian kovalen. Jadi zarah atas dia adalah molekul. Cikgu akan ulang-ulang apa yang kita dah belajar supaya kamu dapat mengingati semula dan menambahkan kefahaman. So, apabila hidrogen klorida ni dalam bentuk gas dilarutkan di dalam air, dilarutkan di dalam air, maka apa yang berlaku? Kalau kamu ingat lagi dalam bab 5, sebatian kovalen. Sebatian kovalen disebutkan kebanyakan sebatian kovalen tidak larut dan disebut kebanyakan, bukan semua. Tapi ada beberapa bahan sebatian kovalen dia larut dalam air. Contohnya yang inilah. Jadi kalau kamu tengok balik dalam bab yang kelima berkaitan ikatan ion, perbezaan di antara sebatian ion dan sebatian kovalen. Sebatian ion dan sebatian kovalen. Sebatian kovalen ni kebanyakan sebatian kovalen tidak larut dalam air. Perkataan kebanyakan. Bukan semua. Jadi bermaksud adalah sebatian kovalen yang boleh larut dalam air. So contoh dia dalam kes ini hidrogen klorida, dia zarah asasnya adalah molekul. So bila larut dalam air, apa yang berlaku? Hidrogen klorida ni, hidrogen klorida ni dia akan mengion. Dia akan mengion. So yang ini persamaan kimia ni kita tak tulis macam ni lah. Semua cikgu nak tunjukkan dia akan larut di dalam ni. Hidrogen klorida dia akan larut, maka kita akan tuliskan dia punya proses pengayonan. Proses pengayonan dia dalam bentuk persamaan kimia seperti berikut, iaitu HCl, dia akan mengion, maksudnya keadaan bila dia masuk dalam air itu menyebabkan dia boleh berubah dia punya keadaan sehingga menyebabkan hidrogen dan klorin yang membentuk hidrogen klorida ni bertukar menjadi hidrogen ion dan ion klorida. Kita akan tulis macam ni. Dia akan bertukar menjadi hidrogen ion dan juga ion klorida. Ion hidrogen dan juga ion klorida. So macam mana dia boleh berpisah sedangkan dia adalah sebatian kovalen, sedangkan dia adalah molekul, itu belum lagi masa untuk kamu belajar. Nanti tingkatan 6 matrikulasi barulah kamu akan belajar kenapa dia bila masuk dalam air je dia boleh mengion macam ini. Sedangkan dia adalah sebatian kovalen dan dia adalah molekul. Jadi bila molekul ni maksudnya ikatan antara hidrogen dengan klorida ni adalah ikatan kovalen melalui perkongsian elektron. Jadi yang ini belum masa untuk kamu belajar. Cuma sekarang ni kamu tetapkan kamu punya kefahaman bahawa ada segelintir kecil sebatian kovalen, contohnya hidrogen klorida ini, dia boleh larut dalam air dan seterusnya berpisah dalam bentuk molekul menjadi ion. Ini yang ditunjukkan di sini. Jadi sekarang ni
kamu ingat yang ini sajalah. Maksudnya hidrogen klorida ni dia boleh mengayon dan menjadi ion hidrogen dan ion klorida. So bila kamu nak tuliskan persamaan pengayonan bagi ion persamaan pengayonan bagi hidrogen klorida dan juga asid-asid yang lain dan juga nanti alkali ataupun base yang lain. So tulis dalam bentuk macam ini ya. Ini proses pengayonan. Ya. Okey, begitu juga dengan asid yang lain. Ya, ada contoh asid dalam buku teks diberikan iaitu HNO3. Ya, HNO3. Okey, so bila dia larut di dalam air, ya, HNO3 ni hidrogen nitrat, ya, hidrogen nitrat, ya. Kalau dia dalam bentuk pepejal, so bila dia larut dalam air, so dia akan mengion menjadi ion hidrogen dan ion nitrat. Ion nitrat. So keadaan proses pengayonan inilah yang berlaku kepada bahan-bahan asid. So apabila sesuatu bahan kimia, contohnya hidrogen chloride, ni nama dia hidrogen chloride, yang ini hidrogen nitrat. Ya, ni maksudnya sebelum dia masuk dalam air, ni ingat ni nama sebelum dia masuk dalam air. Sebelum dilarutkan dalam air. So sebelum dia larut dalam air, inilah dia punya nama hidrogen klorida, hidrogen nitrat. Tapi bila dia sudah masuk dalam air, larut dalam air dan dia mengalami proses pengionan sehingga menghasilkan ion hidrogen, maka nama dia sudah kita panggil dia sebagai, kalau yang ini kita panggil sebagai asid hidroklorik. Hidroklorik. Manakala yang ini kita panggil dia asid nitrik. Asid nitrik. So dari segi nama pun sudah ada perbezaan. Sebelum dia larut di dalam air dan selepas dia larut di dalam air, maka nama pun sudah berbeza. Dan sifat keasidan sesuatu asid itu hanya dapat ditunjukkan apabila dia larut di dalam air. So di sinilah peranan air sangat penting untuk bahan-bahan asid ini. So sekarang ni asid hidroklorik, inilah asid nitrik. Ada lagi asid-asid yang lain. So yang ini adalah asid. So ini memang asid di mana dia bila dia larut saja dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. So inilah yang didefinisikan sebagai asid. Okey, kalau kita jumpa dalam pembacaan kamu disebut bahan berasid. Bahan berasid. So apa maksud dia bahan berasid pula? Okey, bahan berasid ni maksudnya merujuk kepada bahan yang ada ion hidrogen. Yang mengandungi ion hidrogen. Jadi kita panggil dia sebagai bahan berasid. Kalau dia memang dia menghasilkan ion hidrogen, tapi dia ada lagi ion-ion yang lain, maka sebab itu disebut bahan berasid. Bahan tu dia ada bahan lain, ada ion lain, ion positif yang lain, tapi ion hidrogen ada di dalam bahan tersebut. Maka itu disebut sebagai bahan berasid. Dan kemungkinan bahan berasid tu juga maksudnya dalam tu ada asid
asid yang tertentu, sama ada asid hidroklorik, ada sikit asid hidroklorik, ada sikit asid nitrik. So itulah yang menyebabkan dia dapat mengandungi ion hidrogen, bahan berasid. So kena tengok ada beza bahan berasid dan juga asid itu sendiri. Contoh bahan berasid, kalau kita katalah bahan berasid macam kita ambil contoh jus limau. Macam ni jus limau. Okey, jus limau ni adalah bahan berasid. Sebab apa? Sebab di dalam jus limau ni ada ion hidrogen. Selain ion-ion yang lain. So kalau kita ambil limau, kita perah, dalam jus tu dia ada ion-ion positif, ion negatif yang lain. Tapi dalam tu ada ion hidrogen juga. So bila ada ion hidrogen dan ion hidrogen itu bergantung kepada banyak atau sikit, maka itu akan mempengaruhi kepekatan dia lah. Tapi bila ada ion hidrogen, maka kita katakan dia sebagai bahan berasid. Okey, so itu yang cikgu nak kamu faham daripada subtopik 6.1. Yang seterusnya base. Okey, apa yang dimaksudkan dengan base ni? Okey, kamu kena ingat okey, base ni, base ialah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid untuk hasilkan garam dan air sahaja. Ini adalah definisi untuk base. Ini definisi. Maksudnya sekarang ni, kalau ada satu bahan kimia, base, bertindak balas dengan asid. Itu maksudnya yang inilah. Asid hidroklorik, asid nitrik, asid hipoklorit, asid, berbagai jenis asid ada banyak. Kan? Bila base ni bertindak balas dengan asid, hasil dia adalah garam. Garam tu maksudnya hasil daripada campuran daripada asid dan juga base ni, dan juga air sahaja. Maksudnya kalau dia menghasilkan bahan-bahan yang lain, dari ada tambahan lagi, maksudnya yang itu bukan base. Tu nak kena faham. Jadi kamu tengok balik dalam buku teks kamu, itu yang dimaksudkan dengan base. Base adalah merupakan bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, kita tengok ini. So inilah yang ditakrifkan dengan base. Kemudian, apakah yang dimaksudkan dengan alkali? Alkali ni apa? Alkali ni adalah subset kepada base. Maksudnya, faham tak? Kalau dalam matematik maksudnya base besar, ni base, alkali dalam ni lah subset. Ni alkali. Maksudnya semua alkali adalah base, tapi tidak semua base adalah alkali. Boleh faham tu kan? Itu konsep dia. Jadi alkali ni adalah salah satu daripada bahan base. Tapi alkali ni ada sifat tersendiri. Apa dia? Alkali ni adalah merupakan, alkali adalah base yang boleh larut dalam air. Ini. Jadi mana base? Definisi base dia yang ni. Base tu kebanyakan ni dalam pepejal. Jadi kalau dia boleh larut di dalam air, maka dia adalah alkali. Tu kena ingat macam tu. Cikgu nak kamu dapat bezakan di antara apa yang dimaksudkan dengan base, apa yang dimaksudkan dengan alkali.
Ya, jadi alkali ni adalah sejenis base yang boleh larut di dalam air. Sebab ada base yang tidak boleh larut dalam air, tapi dia boleh bertindak balas dengan asid. Ya, dia boleh bertindak balas dengan asid, menghasilkan garam dan air. Ya. Okey, so kena ingat. Jadi alkali adalah base. Ini adalah dia punya ciri untuk alkali. Dari segi definisi, secara khusus, definisi untuk alkali. Okey, alkali ni, definisi dia hampir sama. Hampir saja definisi asid, kan? Jadi kita definisikan alkali ialah suatu bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. So ion hidroksida OH negatif. Jadi mana-mana alkali, mana-mana base yang bila larut dalam air dan dia mengion menghasilkan ion hidroksida, maka itulah alkali. Okey, boleh faham ya? Okey. So sebagai contoh kita tengok macam contoh dia natrium Okey, natrium oksida. Okey, natrium oksida ni natrium oksida ni kalau kita letak dalam air, so dia akan jadi natrium hidroksida. Ini adalah persamaan tak ada ni. Okey, ini adalah merupakan apa persamaan kimia apabila natrium oksida ni dalam bentuk pepejal, bila dilarutkan dalam air dia jadi natrium hidroksida, dia menjadi aqueous. Jadi yang natrium hidroksida ni, bagaimana dia menjadi natrium hidroksida? Okey, so dia akan mengion seperti ini, Na plus dan hasilkan ion OH negatif, hidroksida. Okey, so jadi sekarang ni apabila sesuatu alkali itu dia mengion menghasilkan ion natrium dan ion hidroksida, yang penting ion hidroksida, maka bahan itu adalah bahan merupakan suatu alkali. Dia merupakan suatu alkali. Okey, itulah dia punya penerangan berkaitan dengan asid dan alkali. Ini natrium hidroksida. Contoh yang lain yang mungkin kita akan selalu jumpa alkali ni adalah natrium ataupun ni amonium amonium hidroksida. Okey, amonium hidroksida ni dia sebenarnya datang daripada NH3, iaitu suatu amonia. Jadi bila amonia ni, NH3 adalah amonia, bila dia larut di dalam air, so dia akan menghasilkan ion amonium, NH4 positif, dan juga ion hidroksida. Okey. So ini adalah apa yang berlaku dalam proses pengayonan alkali. Jadi NH3 ni,
NH3 ni adalah merupakan gas amonia, gas amonia. So bila gas amonia ni, jadi gas amonia, tapi kalau dari segi kimia dia kita kena sebut amonium hidrida, nitrogen hidrida, nitrogen hidrida, nitrogen hidrida, dia dalam gas. Tapi kita boleh sebut gas amonia lah. Tapi bila dia larut dalam air, so sekarang ni dia akan mengion menjadi ion amonium. Yang ni adalah ion NH4 positif. Tolong ingat, ion amonium, dan ini adalah ion hidroksida. Ion hidroksida. Jadi sekarang ni ion amonium dan ion hidroksida ni, dia formula dia akan jadi formula yang inilah, NH4OH. Jadi nama dia adalah amonium hidroksida. Amonium hidroksida. Hidroksida adalah yang inilah. Jadi amonium hidroksida juga kadang-kadang dituliskan sebagai N3 aqueous. Ni kamu kena biasakan nantilah. Ditulis juga sebagai NH3 aqueous. Tapi NH3 aqueous ni kena tulis sebenarnya NH4OH lah, amonium hidroksida. Okey, itu yang telah kamu belajar sebelum ini. Panjang juga akhirnya. Okey, jadi cikgu terus pada nilai pH. Nilai pH. Okey. Sekarang ni kita dah tahu apa dia itu asid, apa dia itu alkali. Jadi kita nak lihat suatu term yang digunakan untuk mengukur keasidan dan juga kealkalian sesuatu bahan berasid dan bahan beralkali. So macam mana kita nak tentukan bahan ini berasid ataupun bahan ini beralkali? Jadi kita dah tahu bahawa sesuatu bahan yang berasid, dalam dia ada ion hidrogen. Itu kena ingat. Sesuatu bahan berasid, maka dalam dia ada ion hidrogen. Kalau bahan itu beralkali, maka dalam dia ada ion hidroksida. Itu kena ingat. Tolong ingat yang ini. Jadi sesuatu bahan berasid mesti mengandungi ion hidrogen, dan bahan beralkali dia akan mengandungi ion hidroksida. So tanpa bahan-bahan ini, maka tanpa ion-ion ini, ion hidrogen, ion hidroksida ni, tanpa ion-ion ini, maka kita tak boleh namakan sesuatu bahan itu berasid ataupun beralkali. Dia mesti ada ion hidrogen ataupun ion hidroksida. Okey, so berdasarkan kepada kandungan ion hidrogen dan juga ion hidroksida ini, suatu kaedah pengukuran kepekatan dia diperkenalkan. Jadi untuk ukur berapa banyak ion hidrogen, berapa banyak ion hidroksida, maka suatu kaedah pengukuran diciptakan, dan pengukuran itu dipanggil berdasarkan kepada sebutan nilai pH. So nilai pH ini akan memberitahu kepada kita tentang kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida yang ada di dalam sesuatu bahan tersebut. Itulah nilai pH. Jadi cikgu nak kamu ingat nilai pH ni, nilai pH
Okey, nilai pH ukuran kepekatan ion hidrogen atau ion hidroksida di dalam sesuatu bahan. Jadi bila kita tengok nilai pH bahan ni, kita tahu dia ni ada berapa banyak ion, berapa kepekatan ion hidrogen, berapa kepekatan ion hidroksida. Itu nilai pH. So nilai pH ini pula, nilai pH ini berdasarkan kepada nombor daripada 0, 1, 2, 3, 4 sampailah 14. Inilah nilai pH. So secara umum dia, jika nilai pH itu, sekejap, cikgu takut terputus. Dah ada 41 orang. 41 pula, 39. Kejap siapa yang baru masuk ni? Zulfatah. Selalu lambat Zulfatah ni. Razik Rahimi tak masuk lagi. Nurin Karmila baru masuk. Nurin Karmila. Nurin Karmila. Nurin Alia. Nurin Alia ni baru masuk. Okey. Siapa lagi ni? Nurbalkis. Nurbalkis pun baru masuk. Kemudian Muhammad Osman Naufal. Muhammad Ikhwan pun baru masuk. So lagi Muhammad Harith ada. Muhammad Harith. Okey. Ada ke tak ada ni? Kemudian Danish Iman ada tak? Danish tak ada. Akif ada tak Akif? Akif tak ada. Zahirul Asraf tak ada. Daniel Adam ada. Asma Nur Wasilah ada. Okey. Dan Adam Mukris tak ada. Adam Mukris tak ada. Okey, so kita sambung. Mana tadi? Okey. So yang ini Jadi secara umumnya pH 0 hingga 6 adalah asid, pH 7 neutral, pH 8 hingga 14 adalah alkali, beralkali. Jadi sekarang ni inilah skala pH. Jadi di dalam 0 hingga 6 ni, 0 hingga 6 ni pH, kita sebut pH 1, pH 2, macam tu P kecil, H besar, pH 1, tu cara menulis dia. pH 2, pH 3, pH 6, pH 7, neutral. So pH 1 hingga 6 ni, so apa yang membezakan nombor-nombor ni? So sekarang ni semakin kecil nilai pH, maka semakin tinggi kepekatan asid. Semakin berasid sesuatu bahan. Maksudnya dari segi kepekatan ion hidrogen semakin tinggi. Tu kena faham tadi yang cikgu sebut kat sini. Nilai pH ni
Dia adalah ukuran kepada kepekatan ion hidrogen atau kepekatan ion hidroksida. So itu cara pengukuran dan nilai pH merujuk kepada kepekatan ion hidrogen. So bila pH 1 dibandingkan dengan pH 6, maksudnya di sini pH 1 adalah lebih berasid berbanding pH 6. pH 6 ni kurang berasid. Kenapa lebih berasid kurang berasid? Sebab pH 1 lebih berasid sebab kepekatan ion hidrogennya lebih tinggi. Maksudnya ion hidrogen lebih pekat. Kepekatannya lebih tinggi. Hidrogen lebih pekat maksudnya bilangan ion hidrogen tu lebih banyak. Tu nak faham ya, bilangan ion hidrogen lebih banyak, maka kepekatan ion hidrogen lebih tinggi. Kalau pH 6 kurang berasid, ya, pH 6 kurang berasid, bermaksud ion hidrogennya kurang pekat, bermaksud kurang kupat, kurang pekat, ya. Kurang pekat bermaksud bilangan ion hidrogennya adalah rendah. Okey, itu maksud dia. Itu adalah untuk nilai untuk asid. Kalau nilai untuk yang alkali, pH 8 hingga pH 14. pH 8 ini menunjukkan bahawa alkali, sifat alkali sesuatu bahan beralkali itu adalah kurang. Jadi maksudnya pH 14 ni adalah lebih beralkali. Ya, kita sebut lebih beralkali. Kalau yang tadi itu pH 1 lebih berasid. Ni lebih beralkali. Okey. Apa maksud lebih beralkali? Maksudnya ion hidroksida lebih pekat. Itu maksud dia. Ion hidroksida lebih pekat. Manakala kalau pH 8 kurang beralkali. Kenapa beralkali? Sebab ion hidroksida kurang. Bilangan ion hidroksida adalah kurang menyebabkan dia kurang pekat. Okey, ion hidroksidanya kurang pekat. So, itulah penerangan kepada skala pH ini. Jadi bagaimana nilai pH itu mewakili keasidan dan juga kealkalian sesuatu bahan. So kena ingat. Jadi sekarang ni, bagaimanakah pengiraan dan pengukuran nilai pH itu dilakukan? Yang berdasarkan kepada kepekatan ion ini. So formula yang digunakan sebenarnya, yang tadi tu kita dapatkan konsep tu sebenarnya berdasarkan kepada formula ini. Ni formula ni. Okey ya. Berdasarkan kepada formula ini. So formula inilah yang membuatkan pengiraan kepekatan sesuatu nilai pH. So nilai pH dikira berdasarkan kepada formula ini iaitu negatif log. Kamu belajar dalam matematik logarithm. Log. Dia asas 10. Ini adalah log asas 10. Jadi cikgu tak perlu teranglah di sini ya. Logarithm asas 10 kamu belajar dalam matematik. So log asas 10 untuk kepekatan hidrogen. Okey, macam tu. Jadi inilah formula yang digunakan untuk mengira nilai pH. So nilai pH dikira berdasarkan kepada formula ini. Jadi maksudnya kita nak tahu nilai pH sesuatu bahan, maka kita ambil negatif, kita cari log asas 10 untuk kepekatan ion hidrogen. Maksudnya sekarang ni
kita dapatkan nilai kepekatan. So yang petak ni mewakili kepekatan. Kepekatan apa? Dalam dia ada ion hidrogen. So maksudnya kepekatan ion hidrogen. Kepekatan ion hidrogen. Jadi bila kita dapat nilai kepekatan hidrogen, so kita masukkan dalam ni, kita cari logaritma dia, logaritma asas 10, kemudian dapatlah nilai pH tersebut. Okey, sebenarnya memang akan ditunjukkan contoh pengiraan bagaimana mengira nilai pH. So kita tengok contoh yang pertama ni. Kita tengok contoh yang pertama ni. Boleh nampak kecil sangat ke? Okey So okey, contoh yang pertama ni. Contoh yang pertama ni. Hitungkan nilai pH bagi asid nitrik HNO3 dengan kepekatan ion hidrogen dia adalah 0.5 mol per dm padu. Okey, kamu tengok sini Kepekatan dia punya unit dia yang ni. Mol per dm padu. So dm negatif 3 ni maksudnya dia punya unit dia sebenarnya macam ni, mol per dm padu. So bila kita tulis naik ke atas, so bila tulis macam ni kan, jadi maksudnya dia akan tukarlah dia punya punca kuasa ni kan. Dia akan jadi negatif 3. Itu matematik lah So matematik memang diaplikasikan lah dia akan jadi mol per dm padu. So kalau jumpa unit ni, mol per dm padu ni, ni adalah unit untuk kepekatan. So kepekatan ini unit dia. So nilai dia 0.5. Okey, sebenarnya unit kena ingat unit sebenarnya menunjukkan formula sesuatu kuantiti. So kalau kepekatan ini sebenarnya kita akan belajar dalam tajuk ini, kalau kita nak cari kepekatan, formula dia adalah bilangan mol bahagikan dengan isi padu. Isi padu. Isi padu tu dalam unit dm kuasa 3. dm padu. Mol dalam unit mol. So sebab itulah dapat mol per dm padu. So ini maksudnya daripada unit kita boleh ekstrak dia punya formula untuk kuantiti sesuatu kuantiti. Okey, ni dia bagi kepekatan ion hidrogen tu adalah 0.5 mol per dm padu. So hitungkan nilai pH. Okey. So senang saja sebab ni dia dah bagi direct. Dia bagi direct. So diberikan bahawa kepekatan ion hidrogen adalah 0.5 mol. So apa yang kita buat? Kita masukkanlah 0.5 ni dalam kurungan ni. So kita carilah nilai log. Guna kalkulator tu, log 0.5 berapa? Kita akan dapat negatif 0.301. So sebab ada negatif depan tu, so dia jadi positif. Ini. So nilai pH dia adalah 0.301. Jadi nilai pH untuk asid nitrik, kita yang perpuluhan yang dua belakang tu, kita tak ambil kira lah. Kita ambil 0.3. So nilai pH bagi asid nitrik adalah 0.3. So ini direct question. Dia bagi dah maklumat. Jadi biasa soalan tak adalah sesenang ini. Ini masuk saja. Okey, ini contoh yang kedua. Pun sama juga. Tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 2. Okey, sekarang ni ada perkataan kemolaran. Kemolaran ni apa pula? Kemolaran ni adalah kepekatan lah. Nanti kita akan tengok kemolaran ni apa dia. Sekarang ni tak boleh nak terang ni. Cuma nak bagi tahu kemolaran ni salah satu daripada kepekatan. Sebab kepekatan ni ada dua nanti nanti kita akan tengok. Kemolaran ni maksudnya kepekatan dalam unit mol per dm padu. HCl dengan nilai pH 2. So sekarang ni dia bagi nilai pH.
dia suruh cari kepekatan. So terbaliklah maksudnya. Kita punya formula yang ini, pH sama juga negatif log H plus. So pH dia dah bagi, nilai pH dia dah bagi. So letak saja kan 2 nilai pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. So sekarang ni dia suruh cari kepekatan ion hidrogen. So yang ni sebenarnya pun direct juga. Dia suruh cari ni. Jadi maksudnya kita buat kaedah matematik biasa. So log H plus. So sekarang ni negatif ni tinggal sini. So negatif ni dapat dekat 2 lah. Kita ubah kedudukan dia. Perkadaran ni. So daripada sini kepekatan H plus tu kita log ni boleh bawa sini dia akan jadi kuasa lah kan. Kuasa 10 asas 10 akan jadi 10 kuasa negatif 2. So 2 ni akan jadi dia punya kuasa sebab ni logaritma asas 10. Ni matematik ya. Sepatutnya kamu dah tahu yang ni. So dia akan jadi H plus 10 kuasa negatif 2. So H plus tu bersamaan dengan kita tukar dalam bentuk perpuluhan. So maksudnya 0.01 mol per dm padu. So daripada formula ni kita dapat cari juga kepekatan sesuatu ion hidrogen jika pH diberikan. Ni dua contoh yang direct juga ya. So cuma nak bagi faham kepada kamu bahawa untuk mencari nilai pH ataupun mencari nilai kepekatan, so kita boleh gunakan formula asas ini. Ya. Okey, ini untuk kepekatan ion hidrogen. So macam mana nak cari kepekatan ion hidroksida? Okey, kepekatan ion hidroksida ini pula kepekatan ion hidroksida pula digunakan untuk menghitung nilai pOH. Okey, untuk ion hidroksida pula, kita akan gunakan simbol pOH. Ya, P ni sama macam P yang tadi untuk hidrogen. Ya, pH. pH ni maksudnya merujuk kepada nilai untuk hidrogen. Ya, nilai untuk hidrogen. Kalau pOH, maksudnya nilai untuk hidroksida. Ya. Jadi sekarang ni, kalau pOH, dia punya formula pun tetap sama juga. Di mana dia akan gunakan logaritma asas 10. Sama macam ion hidrogen tadi. Cuma sekarang ni kaitan dia dengan pH. Kaitan dia dengan pH. Bila pH campur dengan pOH, maka dia akan dapat nilai dia 14. Sebab kita tahu nilai pH tu daripada 0 sampailah 14. So nilai 0 ke 14 tu maksudnya dia adalah pH campur dengan pOH. So dapat 14. Jadi kalau kita nak cari nilai pH untuk suatu larutan beralkali, so kita kena gunakan equation yang inilah. Jadi daripada equation ini pH campur pOH jadi 14. So pH akan bersamaan dengan 14 tolak dengan pOH. Macam tu. Itulah cara pengiraan untuk mengira pH bagi larutan beralkali. So contoh dia dekat sini. Ya, contoh dia dekat sini. Contoh 3 ni, hitungkan nilai pH. Ya. Hitungkan nilai pH. Hitungkan nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.1 mol per dm padu. Okey, so sama juga cara dia. Kalau diminta mencari nilai pH bagi sesuatu larutan beralkali ataupun alkali, so maksudnya kita kena gunakan formula yang sama lah. Okey, sekarang ni hitungkan nilai pOH. Untuk larutan beralkali, so kita kena cari dahulu pOH dia. Kemudian nak
cari pH dia, kita kena gunakan yang inilah 14 tolak pOH. Macam tu cara dia. Jadi kaedah dia sama juga. So kalau pOH ni, kepekatan OH ni 0.1, so kita masukkan pada logaritm ni. So dapatlah nilai pOH sama dengan 1. So nilai pOH larutan natrium hidroksida adalah 1. Okey, tu nilai pOH. Ya. Tu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Oh. Okey, contoh yang keempat ni. Okey, cuba tengok Sekejap cikgu nak minum. Sakit tekak. Okey, hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.01 mol per DM padu. Okey, so contoh yang 4 ni, dia minta cari nilai pH bagi larutan alkali. Di mana dia punya kepekatan ion hidroksidanya adalah 0.01. So, caranya adalah kita cari dahulu nilai pOH dengan memasukkan kepekatan hidroksida 0.01, so dapat nilai pOH ni. So bila dah dapat nilai pOH, maka nilai pOH untuk kalium hidroksida ni adalah 2. Jadi nilai pH dia berapa? So 14 tolak 2. So dapatlah 12. Macam itulah cara pengiraan untuk mencari nilai pH bagi semua larutan berasid dan juga larutan beralkali. Okey, so contoh nombor 5 ni lah sama juga. Tentukan kemolaran larutan litium hidroksida dengan nilai pH 12. Ini dia sebaliknya lah. Maksudnya dia bagi nilai pH. Kemudian tentukan kepekatan. Tadi cikgu sebut dah, kemolaran ni maksudnya kepekatan dalam unit mol. So sama juga, kamu tengok dia bagi nilai pH. So kita dapat nilai pOH. So masukkan dalam formula pOH. So dapatlah kepekatan OH negatif. 0.01 mol per DM padu. Okey. So cikgu tahu bukan senang untuk memahami perkara-perkara ini. Apa yang boleh kamu buat adalah kamu sentiasa membuat ulang kaji berkaitan dengan konsep nilai pH yang diterangkan tadi. Sebab memang kena buat banyak kali ulang kaji untuk memahamkan konsep-konsep ini. Okey, so kita ada eksperimen yang kamu kena baca tapi kita tak boleh nak buat. Kenapa lah pula ni? Okey eksperimen ini cikgu minta kamu baca. Eksperimen 6.3. Eksperimen 6.3. Okey, dan eksperimen 6.4 Okey, 6.3 ni tujuan dia mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid. Itu 6.3. 6.4 pula untuk alkali, mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Nilai pH alkali. Okey, so cikgu minta kamu baca. Sebab semua eksperimen adalah penting. Okey, cikgu di sini terangkan teori saja. Kalau terang eksperimen memang tak sempat. Konsep asas dia adalah inilah konsep dia, iaitu daripada eksperimen ini apabila kepekatan ion hidrogen meningkat,
maka nilai pH adalah rendah. Adalah tinggi, maka nilai pH adalah tinggi. So jadi kamu kena ingat contohnya kalau pH 1. Maksudnya apa? pH 1 tu adalah beresid. Sangat beresid. pH 1 ni maksudnya lebih beresid. Bila lebih beresid, bermaksud apa? Kepekatan ion hidrogen, cikgu tuliskan kepekatan dan macam inilah, kepekatan ion hidrogen adalah tinggi. Itu maksud dia. Kalau pH 6, ini semua dah terangkan tadi, maksudnya kurang beresid. Kurang beresid. Bila kurang beresid, bermaksud kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Kurang beresid bermaksud kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Begitu juga dengan alkali. Kalau pH 14, maksudnya sangat beralkali lah. Lebih beralkali. Apa maksud lebih beralkali? Maksudnya kepekatan ion hidroksida, OH negatif, adalah tinggi. Kepekatan ion hidroksida adalah tinggi. Jika pH 8, maksudnya kurang beralkali. Nanti sebab dalam subtopik yang ketiga kita akan belajar asid kuat, asid lemah, alkali kuat, alkali lemah. So semua bergantung kepada nilai pH ni. Alkali kuat, alkali lemah. Ni kurang beralkali bermaksud apa? Ion hidroksidanya adalah, kepekatan ion hidroksida adalah rendah. So cikgu boleh terus bagi tahu sebenarnya kalau suatu bahan itu pH-nya 1, kalau sesuatu asid tu pH-nya 1, maksudnya dia adalah asid kuat. Cikgu bagi tahu terus awal-awal lah, senang. Kalau pH 6, maksudnya dia adalah asid lemah. Semakin bertambah nilai pH, semakin lemah sesuatu asid. Tu senang. Kalau alkali pula, pH 14 ni dia lebih beralkali. Maksudnya dia adalah alkali kuat. Cikgu bagi tahu terus nah. Kalau pH 8 ni yang paling rendah, so dia adalah alkali lemah. So semakin bertambah nilai pH untuk alkali ni, semakin lemah. Semakin bertambah nilai pH, semakin kuat alkali tersebut. Sebab dia mula dengan 8, semakin bertambah nilai pH, semakin kuat nilai alkali tersebut. Jadi alkali lemah ke alkali kuat. pH asid kuat ke asid lemah. Okey, so untuk yang terakhir, cikgu ada satu projek yang kamu kena buat. Okey, semua minta perhatian. So yang ni yang terakhir sebelum kita habiskan kelas ini. Cikgu minta semua untuk bagi perhatian. Semua ada ke dalam ni? Ke tinggalkan handphone je, lepas tu pergi tempat lain? Ataupun ada. Ada. Okey, sebab cikgu nakkan perhatian daripada kamu semua yang hadir kat sini. Jangan ada yang, yalah, cikgu pun tahulah kan. Kita tidur ke, kamu baring ke, apa semua kan. Terus terlelap. Dan sebagainya. Okey, so untuk tugasan yang ini, tengok 40 tadi dah makin kurang seorang. Siapa yang keluar ni? Dah lah masuk lambat, lepas tu keluar balik. Ya kot? Adam Chris tak masuk lagi. Ni kalau depan-depan ni memang kena ni. Nasib baik laptop. Siapa yang keluar ni? Intan, Akmal, Ma'arif, Dialak, Fakrul, Faris, Farih Hamzah, Harid Haziq, Ikhwan, Ikmal, Osman, Najihah, Malina,
Tak jumpa Sulfata. dah. Oh, last kali Zulfatah keluar balik. Aduh, Zulfatah ni selalu masuk lewat, lepas tu keluar. Tak apa, tak apa. Okey, so minta perhatian semua. Okey, macam ni Nanti tengok dalam buku teks, aktiviti 6.2, muka surat. Oh, tak ada pula muka suratnya kat sini. Muka surat berapa ni? 148. 148. Okey, muka surat 148. Okey, ni cikgu nak buat, kamu buat ni projek ni, menentukan nilai pH pelbagai bahan dalam kehidupan harian. Cikgu nak kamu cari bahan-bahan ni. Kemudian, kamu baca kat sini oleh kerana kita PDPR ni, jadi kita ubah, okey, bahan-bahan ni kamu cari, kemudian cikgu nak kamu rekodkan apakah nilai pH bagi bahan-bahan ini. Air sabun, jus limau, teh tarik, air kopi, minuman berkarbonat, air paip. Cara dia macam mana nak tentukan nilai pH? Kalau di makmal, kita ada satu alat dipanggil sebagai meter, pH meter. Sebenarnya dalam ni dia suruh buat kat makmal. Kan? Mana? Ataupun dia suruh gunakan penunjuk pH ataupun penunjuk semesta dekat sini. Alamak, pen ni pun. Okey, kalau di makmal, ini gunakan penunjuk semesta, ataupun di makmal kita ada meter pH. Ni suatu alat elektronik lah. Dia rendam je dalam, dia macam apa dia boleh rendam, dia suatu alat, device, dia ada display dia, rendam dalam sesuatu bahan, so dia boleh bagi tahu kita pH bahan ini berapa. Tu meter pH. Kamu boleh tengok dalam YouTube, kamu cari meter pH ataupun alat-alat pengukur nilai pH. Dia ada macam-macam, So di makmal dia ada meter pH. Selain daripada tu kita ada kertas litmus, tapi kertas litmus dia tidak menunjukkan nilai pH. Dia hanya menunjukkan asid ataupun alkali saja. Nilai tu kita tak tahu. Tapi kita ada penunjuk semesta, dia ada bagi macam kalau kamu tengok dalam buku teks. Okey, dalam buku teks pH meter ataupun penunjuk semesta ni, dia mempunyai skala yang ini. So dia akan berubah warna mengikut skala. Okey, yang ini. Dia ada warna-warna, jadi bila penunjuk semesta itu menunjukkan warna-warna ni, so dia akan bagi tahu kita, oh ni pH berapa. Kalau warna tu merah, kosong. Kalau warna tu dah kurang merah sikit, lebih kepada jingga, pH 1. Kalau dia kuning, pH 4. Kalau dia hijau, pH 7, neutral. Kalau dia purple, antara 12, 13, 14. Macam tu. Itu adalah penunjuk semesta. Penunjuk semesta. Tapi itu di makmal. Sekarang ni kita di rumah. Jadi kalau di rumah, apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu kena sediakan nombor 4 ni. Alamak. Kamu tengok nombor 4. Nombor 4 ni, sediakan penunjuk pH dengan menggunakan kubis ungu. Okey, sekarang ni mungkin kamu sekarang ni boleh keluar. Kalau mak ayah kamu keluar, kamu minta lah tolong sikit kan. Mak ayah kamu ke abang kamu ke siapa-siapa yang boleh keluar, atau kamu pun boleh keluar. Janji pakai ni lah sikit, pergi kedai, cari kubis ungu. So kubis ungu, dapatkan kubis ungu. Bila dah dapat kubis ungu ni, kamu cari pula dekat ni, dia tulis layari laman sesawang melalui carian internet bagi mengetahui langkah penyediaan penunjuk pH.
dengan menggunakan kubis ungu. Maksudnya sekarang ni, kubis ungu tu boleh dijadikan sebagai penunjuk pH. Boleh faham tak? Maksudnya kubis ungu ni boleh dijadikan sebagai penunjuk pH. Macam mana cara dia? Nanti bila dah buat dia punya larutan kubis ungu ni, larutan itu kita masukkan dalam bahan-bahan ini. Masukkan dalam bahan-bahan ini, nanti dia akan bertukar. Dia akan bertukar warna, dan macam mana warna tu akan mengetahui dia berasid, nilai pH dia berapa. Okey, cikgu minta kamu cari di internet. Ada di internet. Jadi sekarang ni, kamu dah dapat maklumat itu, kamu tengok di internet. Yang cikgu nak adalah kamu buatkan eksperimen ini atas meja, kan? Kamu ambil apa-apa bekas cawan yang transparent, bekas yang transparent, kamu letakkan air sabun, contohnya macam ni lah. Kalau di makmal kan kita ada bekas bika tu kan, kita ada bika. Maksudnya janji transparent lah, kita boleh nampak. Okey, bika A, bekas A, bekas B, bekas C, bekas D, D, C. Macam itulah. Ada berapa bahan tadi? Kita ada 6 kan? Okey, D, E, F. F. Kamu letak atas meja. Ambil cawan plastik yang tu pun boleh, cawan plastik yang transparent tu. Bukan cawan polisterin. Polisterin tak nampak. So kamu letaklah bahan-bahan ni, air sabun. Ni letaklah ni air sabun. Kemudian jus limau, teh tarik, air kopi. Jus limau, teh tarik, kopi. Kemudian apa lagi? Minuman gas, minuman gas, yang ini air pipe. Okey. So, kamu dah buat penunjuk pH ni dengan menggunakan kubis ungu. So, masukkan penunjuk pH kubis ungu tu ke dalam semua bahan ni. Kemudian, biarkan seketika dan perhatikan. Lihat, observe what happened. Maksudnya perhatikan dia punya keputusan, apa yang berlaku. So, kamu catatkan. Okey, kamu buat semua ni. Kamu buat semua ni dalam bentuk rakaman video. Itu. Jadi, kamu gunalah handphone kamu tu. Kemudian, kamu tunjukkan bagaimana eksperimen ini dijalankan, penyediaan ini tak perlu lama lah, buat dalam 3-4 minit je. Yang penting kamu tunjukkan bahan-bahan ini, masukkan dalam bekas, kemudian masukkan penunjuk pH kubis ungu tu, and then kamu tunggu. Okey, maksudnya mungkin kamu kena buat screenshot lah. Sebab nak tunggu dia bagi keputusan ni mungkin agak lama. Mungkin dalam 15 hingga 30 minit. Jadi video tu kamu kena ni lah. Nanti kamu kena cantum balik lah. Untuk dapatkan video lebih kurang 3, 4, 5 minit. Macam tu. Boleh tak? Jadi tugasan kamu untuk PDPR ni, projek ni adalah sediakan rakaman video untuk inilah menentukan, ni tajuk dia, menentukan nilai pH pelbagai bahan. So pada awal video kamu tu, cikgu tahu semua mesti dah mahir buat video singkat kan. Sebab anak cikgu kecil pun boleh buat, sebab tugasan-tugasan yang banyak. Jadi maksudnya tajuk dia menentukan nilai pH pelbagai bahan. Kimia tingkatan 4. Okey, dah cukup. Letak nama kamu kat depan tu. Okey, kemudian kamu tunjukkan kamu punya video tu dan hasil dia.
Okey Jadi tak perlu lama, 3-4 minit sudah cukup. Dah siap benda tu, sila postkan kepada cikgu di Telegram bukan di WhatsApp group sebabnya WhatsApp group tak cukup memori Kalau Telegram senang sikit. Telegram dia cloud. Okey, so itulah tugasan kamu untuk projek bagi sepatutnya banyak sebelum-sebelum ni banyaklah sepatutnya kena bagi projek-projek ni, tapi yang inilah untuk first PBL ni untuk kamu buat boleh so semua dapat maklumat yang cikgu kendaki untuk kamu. Cikgu bagi masa penyediaan video ni 2 minggu untuk kamu siapkan. Senang je. 2 minggu tu lama juga Jadi cikgu minta siap je terus hantar. Maksudnya due date dia bermula daripada hari ini, 2 minggu akan datang. Last. Siapa yang hantar lewat daripada itu tidak akan dianggap sebagai projek. Project based learning. So tidak ada markah untuk yang lewat hantar. So cikgu harapkan supaya kamu dapat melaksanakan tugasan ini sebaik mungkin. Dan cikgu ucapkan semoga berjaya dan dapat hantar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. So selepas ini tolong tulis nama seperti biasa di dalam grup WhatsApp kimia kita. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik cikgu, jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.